Assalamualaikum. Salam kenal kepada yang baru menonton channel saya, channel yang tidak seberapa, namun diharap ia ada isi tertentu untuk digunakan sebagai panduan kehidupan anda semua. Saya Syahri Al-Amin, ya. Jangan tersalah pula kata Al-Amin macam Rasulullah. Mudah-mudahan saya seorang yang Al-Amin, itulah harapan saya. Sebenarnya Amin itu nama bapa saya. Okey, pada hari ini saya nak berceloteh sikit lah, ya. Kisah-kisah yang menggemparkan kita di Malaysia, tanah Melayu, yakni kalau kita dengar, kita tengok YouTube berkenaan dengan khurafat di Gunung Jerai. Gunung Jerai lagi. Jadi banyaklah video-video yang saya tonton dan saya buat kesimpulan lah hari ini, ya. Dan ramai yang memberi komen melalui live stream mereka tentang perkara-perkara yang merupakan, kata mereka, perkara-perkara khurafat, dan ada yang memberi komen menyatakan perbuatan-perbuatan itu bukan perbuatan khurafat. Ya, bergantung kepada niat kita. Ramai juga sahabat-sahabat YouTuber kita pergi ke sana. Yang saya lihat video-video YouTube, ya, dan dari Singapura pun ada sahabat YouTuber kita. Rafi dari Kuala Lumpur ada, sahabat YouTuber kita Dr. Nasir dengan teman-temannya, dan tidak kurang juga YouTuber yang kita katakan famous juga yang bernama Sihabuddin Mak Yatim. Dan banyak juga video-video, ya, video-video daripada para asatizah kita yang memberi komen-komen yang agak membina kepada kita. Jadi terkadang bila terlalu banyak sangat komentar, ya, daripada beberapa kategori sahabat kita ni, kita sebagai orang awam pening kepala juga, kan. Nak fikir kan yang mana betul, yang mana tak betul ni. Namun kita seeloknya lah kita teliti dan kita nilai. Bagi kita orang awam ni yang kurang ilmu agama, dan kita ambil semua dulu dan kita masukkan ke dalam periuk dan kita cuba rojakkan, kita kacau lah, dan kita, jika ia bercampur, bermakna kedua-duanya, ketiga-tiganya, kesemuanya bolehlah dipakai. Maksud saya, kita janganlah kita tolak terus mentang-mentang kita berfahaman begini, kita tolak terus orang yang yang berfahaman begini dan kita pakai terus yang sealiran dengan kita. Maksudnya pada fikiran kita, mereka-mereka ini sealiran dengan kita. Jadi kita ni orang awam, kita tidak boleh, bukan tidak boleh, maknanya kita, kemampuan kita mungkin nak rujuk kepada hadis-hadis Rasulullah, nak rujuk kepada Al-Quran, agak sukar jugalah kefahaman kita. Jadi kita terpaksa mendengar hujah-hujah daripada mereka. Apapun, saya berpendapat, ya, apa yang diperkatakan oleh mereka semua itu ada benarnya, ya, ada benarnya. Contoh, ada orang mengatakan pergi ke gunung Jerai itu pergi buat khurafat. Ada benarnya juga, ya. Ada segelintir manusia yang pergi ke sana
untuk tujuan-tujuan tertentu, untuk penyembahan, untuk mendapat barakah, berkat kerana tempat tu dikatakan keramat. Contohnya mandi di telaga Pak Syekh itu, Syekh itu boleh jadi orang kata mudah dapat anak, mudah itu, boleh sembuhkan penyakit. Ada begitu. Dan ada juga yang datang ke sana untuk melihat kesan-kesan sejarah yang mana di Gunung Jerai itu mempunyai nilai sejarah yang begitu tinggi. Sebelum ni pun saya pernah memberitahu dalam video saya bahawa di Gunung Jerai itu pada zaman dahulu merupakan tapak pemerintahan kerajaan Kedah Tua dan juga tempat kedatangan ulama daripada Yaman yang mengislamkan raja di situ pada waktu itu. Dan banyak lagi cerita-cerita lain yang tidak perlu saya sebutkan di sini. Jadi maknanya tempat tu boleh dikatakan mempunyai nilai sejarah yang begitu valuable. Tak gitu. Jadi sekarang ini Gunung Jerai dah dibangunkan lah, dah dibangunkan, dan di bawah sana pun banyak chalet-chalet, dan ia merupakan suatu tempat pelancongan, ya, pelancongan. Jadi apa yang saya nak perkatakan bahawa kepada anda netizen ataupun orang awam, janganlah cepat melatah lah, ya, melatah sehingga kita meletakkan persepsi kita Gunung Jerai itu adalah suatu tempat buat kurafat. Dan kita kena faham betul-betul kurafat, apa itu kurafat. Dan kurafat ni memanglah kurafat kalau kita tengok fahamannya ataupun maknanya mempunyai banyak makna dari segi bahasa dan dari segi syarah. Tapi kita katakan khurafat ini ialah satu ajaran yang menyimpang ataupun perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada ajaran Islam dan kepercayaan yang menyimpang, ya. Jadi itulah yang banyak lagi maksud-maksud lain yang itu kadang-kadang dikatakan khurafat ini adalah cerita-cerita dongeng yang dibuat-buat begitu. Dan ada yang mengatakan khurafat ini cerita-cerita dusta begitu, dan cerita karut marut. Jadi kita kena faham, dan apabila kita pergi ke sana, saya mengharapkanlah kepada anda semua, sahabat-sahabat semua, tolonglah elakkan daripada melakukan kerja-kerja khurafat. Kerana kerja-kerja khurafat ini sudah tentu bercanggah dengan agama kita, agama Islam, yang boleh membawa kita menjadi, ya, menjadi syirik jika kita salah laku kita tu ke arah itu, ya. Jadi seelok-eloknya kita pasang niat, dan kita faham betul-betul, baru kita pergi ke sana, dan tujuan kita ialah untuk apa. Dan sudah pasti kalau kita nak mengikut ajaran Islam yang sebenarnya, tidak bolehlah dengan bertujuan pergi ke tempat-tempat yang kita anggap keramat untuk menyembuhkan penyakit dan dipercayai begitu dan begini. Tidak bolehlah, kerana yang menyembuhkan penyakit itu sudah tentunya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata orang, kita ikhtiar je. Kita ikhtiar. Jadi bila kita ikhtiar tu, kita pergilah tempat tu, mudah-mudahan tempat tu keramat dan kita dipercayai kita boleh sembuh dengan barakah tempat tu, ya. Jadi itu semua kadang kalau kita silap mempasang niat, ia menjadi khurafat lah,
Ya kan? Kalau niat betul-betul dengan cara yang betul, mungkin tak apa, kena tanyalah tok guru ya. Kita orang awam ni kena tanya dulu tok guru, ustaz-ustaz yang lebih pakar, yang lebih arif dalam agama dan hukum hakamnya bagaimana kan. Jadi pada saya, ke Gunung Jerai itu tak ada masalah, dan untuk melawat tempat-tempat bersejarah, untuk mendapat barakah pun pada saya tidak ada masalah, tapi dalam konteks yang dibenarkan dalam Islam, bukan dalam konteks yang kita katakan tadi unsur-unsur khurafat yang membawa kita ke arah perbuatan khurafat. Di situlah saya celoteh ini. Semoga anda dan saya juga, saya berpesan kepada diri saya, semoga kita dijauhi daripada khurafat itu sendiri. Ya, cuma janganlah menggempa-gemburkan cerita-cerita sensasi ini semata-mata untuk mendapat sokongan daripada netizen di luar sana yang mana mengada-adakan cerita, ya, mengandai-andaikan cerita bahawa orang-orang yang pergi ke sana itu membuat khurafat. Contohnya mandi di kolam di telaga Pak Syekh, solat di padang Pak Syekh di sana. Kita tak boleh terus menghukum mereka, ya. Mereka membuat itu, Allah Ta'ala saja yang tahu niat mereka. Dan saya rasa mandi itu tidak salah, solat itu tidak salah, ambil wuduk itu tidak salah di tempat pada di telaga Pak Syekh itu. Saya rasa jika niat kita betul. Kalau niat kita tak betul, kita anggap keramat, dengan keramat ini kita gini, maksud saya gitu, itu terserah pada individu tersebut. Berkenaan dengan ada satu video, saya tak naklah letakkan video-video dalam ni, nanti saya kena strike, disclaim, apa nama orang panggil, disclaim pula oleh YouTube, ya. Jadi saya cuma cerita saja buat masa ni. Saya tidak mahu ambil kod yang siapa-siapa, ambil video-video siapa-siapa buat masa ni. Terlebih dahulu harap anda fahamlah apa yang saya nak sampaikan ini, dan insya-Allah kita bercerita lagi dalam episod-episod akan datang berkenaan dengan cerita-cerita semasa, yang mana dengan harapan saya ia lebih memahami anda. Walaupun video saya ini tidak seberapa, kurang kualiti dan tidak adalah seperti orang lain, ya, buat video dengan gambarnya, dengan faktanya dan sebagainya. Namun sekurang-kurangnya ia memberi penjelasan kepada kita bahawa kita ini orang Islam, terutama sekali yang sedang mencari, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan kita semua juga sama-sama berdakwah, ya, berdakwah secara kecil dalam konteks yang mana kita katakan konteks yang kecil kepada orang ramai, dan berdakwah juga kepada diri kita sendiri. Dan kita perlulah berhati-hati. Benda yang tak boleh itu janganlah dibuat, dan benda yang khilaf itu kita kena bertanya dulu kepada orang-orang yang lebih arif. Jangan kita mudah menghukum, sebab kalau silap membuat hukuman ataupun menghukum itu, imbuhan yang diberi kepada kita ialah dosa. Jadi saya sebut imbuhan itu imbuhan bad, imbuhan buruk. Biasanya imbuhan ni benda yang baik, kan. Minta maaf banyak rakan-rakan. Kepada yang belum subscribe tu, minta subscribe lah channel saya ni.
walaupun tidak seberapa, sekurang-kurangnya kita jadi kawan. Ya, di YouTube ini pelbagai, dan YouTube ini juga ialah medan untuk kita mencari ilmu. YouTube juga ialah medan untuk kita melihat kelemahan-kelemahan manusia, dan di YouTube juga kita dapat melihat kerakusan-kerakusan manusia. Dari situlah dapat kita simpulkan, dan ianya boleh kita bekalkan sebagai sempadan yang tidak baik itu. Yang baik itu kita ambil, kita letak di dalam, dan ini yang terbaik untuk kita semua. Jangan tidak tonton. Kita tengok YouTube orang tu yang kita tak suka, kita tak tonton YouTube dia. Ada perkara-perkara baik juga yang boleh kita ambil, yang perkara buruk kita letak dia jadi sempadan. Jangan kutuk orang. Kalau boleh, jangan kutuk orang. Ya, jadilah orang yang baik. Semoga kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.